Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi kita dalam rancangan mengaji bersama saya Ustaz Zakaria Nasiruddin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama sekali lagi di pagi hari ini. InsyaAllah 7.45 kita akan ke udara. Pada kali ini kita akan membaca surah Yusuf. Surah Yusuf, sambungan daripada ayat semalam, surah Yusuf, ayat kita akan baca ayat yang ke-70. Ayat 70, surah Yusuf ayat 70, muka surat 244. 244. Sila buka Quran masing-masing, iaitu pada juzuk yang ke-13 surah Yusuf, muka surat 244. Waalaikumsalam. Azhar Rosnani daripada Citra, Azlinda dari mana tu? Panglima Garang, Aina Nana dari Kak Pahang, Sa'diyah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita akan baca Hairiyah Ismail dari Singapura. Bagus. Tolong share macam biasa. Sebelum kita mulakan, kita tolong share. Hari ini tajuk kita hari ini tak perlu salin. Tajuk kita hari ini tak perlu salin. Tak perlu salin. Ya betul, 244. Tajuk kita hari ini lah tak perlu salin. Saudah dari Kulai, Hafsah, tolong share. Kalau boleh setiap orang share 50 orang pula kali ni, share 50 kawan. Apa hello? Ada hello, ada Zaitun. Baik, untuk tidak buang masa, kita baca surah Yusuf ayat yang ke 70. Ready? Teruskan. Okey, sementara tunggu kawan-kawan tu, Okey. Dah Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan share, terus share. Biar kita baca Quran setiap hari. Setiap hari kita ajak kawan-kawan kita baca Quran sama-sama. Ni juzuk yang ke-13, surah yang ke-12, iaitu surah Yusuf. Ayat yang kita baca ialah 244. Okay, ready? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sila tulis di dalam komen. Alhamdulillah. Tulis.
Tulis kenapa? Kenapa kena tulis? Tulis. Selain mulut kita cakap Alhamdulillah, kita tulis syukur Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Allah bagi lapang masa kita, Allah bagi kelapangan masa, ya. Keinginan kita, Allah mungkin ada ya di kalangan sahabat-sahabat yang bersama-sama saya pada pagi ini first time terserempak page ini, betul tak? Saya nak tengok ada tak orang baru. Kalau ada orang baru tu maknanya rakan-rakan yang sedia ada membuat kerja yang baik. Tahniah kepada anda. Ada tak orang baru? Nyatakan anda ada di mana. Saya orang baru join, baru hari ni ataupun semalam, baru join, terserempak page ni. Ya. Okey, alhamdulillah saya tengok sekarang ni dah banyaklah orang buat live tentang Al-Quran ni. Joinlah mana-mana pun. Ada yang malam, ada yang petang, join. Biar banyak kita join. Sebab apa? Kita gantikan sebagai alternatif kepada apa ni yang lain-lain lah ya. Baik. Syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan masa lagi. Biarlah Allah jatuhkan, letakkan perasaan cinta dalam hati kita tentang Al-Quran. Seronoknya lah join dengan geng-geng Quran ni. Itu dia. Ya, mudah-mudahan Allah bagi perasaan begitu. Ya. Baik, hari ni ya. Baru dari Ceras Izwani, selamat datang, welcome. Selamat datang ya. Join our club. Untuk makluman kepada anda, Linal Tam pun pertama kali. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan yang sentiasa mengajak. Untuk makluman ya, pagi kita tak lama, sekejap saja ya. Tak sampai pun sejam, tak sampai, pendek saja. Cuma hari ni kita punya objektifnya ialah kita nak baca Quran sehari sekurang-kurangnya satu muka lah. Lepas itu yang keduanya saya akan sentuh sikit tentang tajwid, sikit saja. Untuk detailnya setiap hari Rabu untuk detail. Macam hari Rabu pukul 5.30 petang dalam grup tertutup. Bagi anda yang berminat nak mendalami kaedah haraki, ya, nak belajar mendalam sikit lah ya. Taklah dalam sana, taklah dalam mana pun, yang penting kita boleh baca Quran dengan betul. Dan boleh join setiap hari Rabu. Kena tulis dalam komen, nanti kita akan bagi link supaya anda boleh masuk kat situ. Ada sesiapa yang berminat untuk join belajar tajwid secara percuma dalam grup Pintar Tajwid. Siapa yang berminat tulis saja di ruang komen nak join grup tajwid setiap hari Rabu petang, 5.30 petang. Pagi tak boleh lama-lama sebab orang nak kerja, saya nak kerja, anda pun nak kerja. Itu bagi mereka yang nak baca Quran bertajwid. Bagi mereka yang baru mula, baru orang kata nak kenal alif bata ataupun asas, tak kenal huruf, keliru huruf, itu saya sediakan satu page khas kepada anda, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat itu khas kepada anda yang buta Al-Quran. Tulis saja dalam komen, jangan malu, jangan segan. Ya, kalau kita segan, kalau kita ada penyakit kelamin, sakit kelamin ni kan malu kita. Tapi kalau jumpa doktor, kita nak cerita tak? Kalau kita dengan doktor pun kita malu, macam mana kita dapat rawatan? Betul tak? Jangan malu. Samalah kalau kita ada masalah, ceritakan masalah tu, kita akui itu masalah kita dan cuba cari jalan penyelesaian. Apa nak dimalukan? Sampai bila kita nak malu? Jadi kalau tak tahu, kita bertanya atau belajar. Sebab itulah saya adakan ruang grup khas kepada anda yang tak pandai ngaji. Ya, baik, itu hari Jumaat. Siapa nak join, tulis nak join grup Jumaat ataupun celik Al-Quran. Jangan bagi guru Quran pula, guru Quran. Ya, ada yang memang dia guru Quran, imam, hafiz. Ya, yang ni saya akan share ilmu macam mana nak ajar orang. Nak ajar anak, nak ajar cucu. Itu setiap hari Khamis. Hari Khamis semua 5.30 petang. Hari Khamis ya. Baik, hari ni tajuk kita tak payah salin, tak perlu salin. Tajuk kita hari ni lah tak perlu salin. Ya. Ustaz, tajuknya apa? Tak perlu salin. Tajuknya tak perlu salin. Begini. Ya, nanti saya akan detailkan pada dalam grup Murabbi. Dalam grup Murabbi saya akan kenapa tak perlu salin, itu saya cerita kemudian. Ini khas kepada rakan-rakan kita yang guru Quran, guru Kafa, guru Jacob, guru pendidikan Islam, guru agama. Ya. Itu saya terangkan.
Tapi pagi ni saya cerita je sikit. Ya, cerita sikit. Bagus, Fatimah. Okey, tujuan saya nak ajak ramai lagi umat Islam untuk tahu kewujudan kaedah ni. Kaedah rakit adalah merupakan satu kaedah baru yang mana saya sendiri yang mengasaskannya. Ya, ini produk Malaysia. Ya, BMF kan, by Muslim Product. Ini daripada Malaysia sendiri. Ya, daripada saya sendiri yang hasilkan. Ia bermula tahun 2013 apabila 2 orang pelajar saya ketika saya menjadi pensyarah dahulu memeluk agama Islam. Seorang India, seorang asli. Dua-dua tu masuk Islam dan saya ajar dalam masa yang singkat. Dua-dua budak tu ataupun dua-dua pelajar itu, mahasiswi itu boleh baca Quran bertajwid. Dan kini kita telah pun membantu lebih daripada 3,500 orang yang orang dewasa yang buta Al-Quran, yang telah pun boleh baca Quran, dan malah ada yang mengajar pula. Malah ada yang boleh mengajar Al-Quran sekarang ni. Asalnya buta, bukan orang masalah tajwid, buta Quran boleh mengajar orang. Sebab saya lihat gap sekarang ni di tempat kita, kebanyakan orang nak belajar mengaji, tapi tak ramai orang yang nak belajar cara mengajar. Apa yang saya kongsilah, cara mengajar anak, cara nak ajar cucu, supaya masalah buta Quran di kalangan umat Islam di Malaysia dapat kita bantu basmi. Kan? Baik, hari ni tak perlu salin. Apa dia tak perlu salin? Cuba tengok ayat Quran ni. Sedia semua. Saya akan detailkan pada pertemuan kita pada masa akan datang, hari Rabu. Hari Khamis. Ini hari Khamis. Cuba tengok. Ya. Perkataan ini. Ini dekat. Okey, tengok sini. Ayat yang ke-70. Ya. Kita baca kat sini. Summa azzana muazzin. Cuba tengok perkataan muazzin. Ini bukan muazzinun. Ini baca pendek. Muazzin. Maksudnya waw ni, ini bukan waw. Ini bukan huruf waw. Ini adalah huruf hamzah. Ini adalah hamzah. Sebab tu baris atas ni bukan wa. Dan muazzin, muazzin, bukan muazzin. Ini hamzah. Ya. Jadi itu satu. Ni mim depan mu atau m depan mu mu. Ini a. Hamzah ni dia tak ada apa, dia tidak ada huruf huruf ABC nya tak ada. Terus ini a, jadi muazzin. Okey. Tak apa, nanti saya terang balik. Apa pasal tak payah salin. Kemudian tu tengok huruf yang kedua pula. Huruf kedua, tengok kat sini. Fa huwa jazaa'u. Ja atau jim di atas ja, zai di atas za, jaza. Yang ini bukan wow, bukan w. Ini bukan w. Inilah hamzah punya. Sebab tu kita hu, hu. Jadi jazaa'u. Okey. Jadi soalan saya sekarang ni, kenapa ada waw? Kalau hamzah saja kan senang. Kan kalau kata jim di atas ja, za di atas za, hamzah depan ha depan hu, jazauhu. Ni apa sama? Jazauhu. Kenapa ada waw? Yang ni pula kenapa ada waw? Kalau kata mim depanmu, hamzah di atas hamzah zal, sabdu di atas az, zal bawahi zi. Nun dua di depan nun. Muazzinun. Tapi kenapa ada waw? Okey, dapat? Okey. Bila begitu, soalan saya sekarang ni, ini Quran resam Osmani. Quran resam Osmani ni bukan senang nak tulis. Bukan senang nak tulis. Sebab itu tak payah salin, tak payah tulis. Saya lihat ramai ustaz, ramai ustazah, ramai cikgu-cikgu di sekolah, dia suruh pelajarnya salin, sila salin. Dia tulis kat papan putih, sila salin. Saya dapati dalam pemerhatian saya, bila suruh budak salin, pelajar salin atau anak cucu kita yang ke sekolah agama tu salin, apa jadinya? Tak siap kerja, tak siap salin, tak sempat salin. Sebab apa? Mereka nak salin Al-Quran bukan senang, susah, berbeza dengan bahasa Arab. Memang Quran ditulis dalam bahasa Arab,
Tapi cara tulisannya tak sama dengan bahasa Arab. Dia ada teknik atau kaedah tersendiri, dipanggil resam Usmani. Jadi sebab itu Quran tak payah salin sebenarnya. Tak payah salin. Berbeza dengan tulisan Jawi ataupun bahasa Arab. Bahasa Arab dengan Jawi kena tulis. Ada maharah, kitabah. Ada kemahiran menulis. Tapi Quran tak ada. Allah kata, Iqra', baca je. Tak payah salin-salin. Baca je. Tak percaya, nanti balik. Anak balik dari sekolah. Cuba tengok, semak buku kerja budak-budak sekolah tu. Anak kita, cucu kita, tengok. Mana buku Quran ataupun buku Al-Quran lah biasanya. Kan, dia pun, ni kelas ngaji. Cuba tengok. Dia boleh tulis. Kalau yang bahasa Arab ini mat asli semua tu kan. Tapi tengok contoh dia. Contohnya, dia, kalau nak tulis, saya nak buat demo. Kalau kita nak suruh anak kita tulis ataupun pelajar-pelajar tulis, dia akan tengok, dia angkat kepala lagi. Dia tengok papan putih dia. Nampak? Ni 3 titik ke 4 titik ni. 3 titik. Tengok lagi sekali. Titik tu ke atas ke kat bawah? Atas. Tengok urut selepas tu. Susah. Dia kan, bagi saya lah, ini bagi saya. Bila kita menyusahkan orang, ini satu kezaliman. Orang yang kena zalim tu, orang yang dianiaya tu, doanya mustajab. Bahaya tu. Ya, nampak tak? Quran kena baca je. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah kata baca je. Iqra', dah siap dah. Quran dah siap, dah sempurna. Ini dah suruh salin tu kenapa? Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang masa mereka menyalin lebih lama daripada mereka membaca Quran. Sebab tu bila kita pergi hantar anak ke sekolah, kalau ustazah atau ustaz tu macam itu rupanya, jadi tak heranlah kalau budak kita atau anak kita, cucu kita tak dapat baca Quran. Sebab pendekatan itu tak kena. Pendekatan itu tak kena. Minta maaf lah saya cakap, betul-betul. Janganlah terasa pula. Kalau kita orang tua, lagilah dahsyat. Makcik-makcik tak pernah, jarang pegang pen. Dah lama tinggal. Yang dia rajin pegang senduk, sudip. Tiba-tiba pergi sekolah, suruh tulis balik salin. Sebab itulah agak pening. Maksudnya, cara mengajar itu kena sesuaikan. Apa objektif pengajaran itu? Kalau kita nak mengajar Quran, untuk budak-budak ataupun orang yang kita ajar tu boleh baca Quran, just suruh banyakkan membaca. Banyak baca. Tak payah salin. Bila salin sudahnya, bestnya cikgu tu. Bestnya ustaz tu. Okey, salin. Dia boleh main handphone. Dia salin. Dia garu handphone. Murid-murid dia salin, dia garu handphone. Macam. So, masa mengajar tu agak terbuang macam itu saja. Sebab itulah saya suka sangatlah kalau lah ada di kalangan guru-guru, ibu bapa, macam mana cara yang betul mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Bukan belajar. Mengajar orang lain. Supaya orang lain dapat manfaatnya. Sebab itulah saya mengadakan TTT. Train the trainer. Mana saya ajar bagaimana nak ajar orang. Sebab itulah kepakaran yang saya ada semasa saya jadi pensyarah di Institut Pendidikan Guru. Kampus Ipoh. Jawi bahasa Arab boleh salin. Jawi salin sebab apa, dia ada kemahiran menulis namanya. Bahasa Al-Quran tak ada, kemahiran menulis tak ada. Tapi bila salah objektif, salah matlamat, maka sudahnya tak ke mana. Murid baca Arab pun tak ke mana, tak pandai bahasa Arab, Jawi pun tak pandai, Quran pun tak pandai. Kan susah, rugi. Nampak? Sayang kalau anak-anak kita tak boleh baca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Sebab apa? Dia melibatkan solat, melibatkan sembahyang, takut bacaan kita tak betul. Jadi pelajaran Jawi lain, pelajaran Al-Quran lain, pelajaran bahasa Arab lain. Itu 3 subjek yang tak sama. Cara mengajar pun tak sama, objektifnya pun tak sama. Jadi kita kena clear. Sebab itulah saya mengajak, kalaulah ada di kalangan orang yang berminat nak jadi Ustaz Zakaria lagi. Saya tak mampu buat seorang-seorang. Sebab apa? Permintaan sangat tinggi. Permintaan sangat tinggi. Ada guru handphone. Norin tulis guru handphone. Ya betul. Zaman sekarang ni dah cikgu pun ada handphone. Dia suruh budak-budak salin, dia main handphone. Nampak?
Jadi berbeza kalau menghafal Quran. Itu cerita lain. Kalau dah hafal Quran, budak-budak yang menghafal Quran, dia macam dia snap. Dia ambil gambar, dia capture satu muka. Dia boleh tulis, dia tulis balik. Itu lain, itu tahap makam tinggi. Makam tinggi budak-budak tahfiz tu. Ini kita nak terangkan anak kita yang tak hafal Quran ni. Nak baca pun tak boleh ni. Yang dah menghafal tu di Darul Quran tu memang kena salin. Sebab dia nak minta muridnya snap Al-Quran tu, snap. Mana dia tengok tu dia tahu. Oh, ni waw kat ujung. Di ujung sana apa ayat dia? Bawah ni huruf apa? Itu memang cantik lah. Mana dia boleh salin balik. Itu memang bagus lah ya hafazannya. Tapi kalaulah objektif nak mengajar Quran, nak mengajar membaca Al-Quran, tak payah salin. Baca je. Sebab itulah ya, alangkah bagusnya kalau ramai guru-guru Quran kita bagi upgradekan dia. Kadang-kadang anda seorang pengusaha kelas ngaji, kan bagus hantar guru-guru Quran tu. Ya. Saya cara mengajar ni pada 16 dan 17 hari bulan. Ya, 16 dan 17 hari bulan 11 saya akan berada di Ipoh, yang mana saya akan ajar cara mengajar Al-Quran yang betul. Ya. Jadi sayang kalau anda ada kenalan, bagi tahu, tu Ustaz Zakaria tengah buat kelas cara mengajar Al-Quran. Mungkin ada nak ajar mak anda. Bukan nak jadi cikgu. Tak semesti ustaz yang ajar Al-Quran. Mungkin ada seorang jurutera nak ajar anak sendiri baca Quran. Mungkin ada seorang peguam. Mungkin ada seorang doktor. Mungkin ada seorang kontraktor. Mungkin ada seorang suri rumah nak ajar isteri, nak ajar suami, nak ajar anak-anak, nak ajar cucu. Jadi benda tu kena belajar cara mengajar. Sebab sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu belajar dan mengajar Al-Quran. Bukan mengajar je, kita kena belajar cara mengajar pula. Sebab tu saya nampak benda ni tak ramai orang buat, maka saya nak kongsi ilmu macam mana nak ajar orang lain. So siapa yang berminat nak sertai seminar, tulis saja di ruang komen. Nak sertai seminar intensif belajar 2 hari, di mana dalam masa 2 hari ni, hari pertama hari Sabtu, itu 16 hari bulan hari Sabtu, mula pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Maksudnya kita betulkan kita punya makhraj huruf, guru Quran kena betulkan juga. Jadi sebab tu kita invite, kita benarkan orang yang buta Quran pun boleh masuk seminar ni. Orang yang buta Quran, yang buta Al-Quran, yang tak kenal alif bata pun boleh masuk seminar ni. Sebab apa? Pada keesokan harinya, mereka yang buta Quran tadi insya-Allah boleh baca Al-Quran. Supaya guru-guru Quran tadi, imam-imam ni atau ustaz-ustaz ni, hafiz ni, dia tengok sendiri dengan mata kepada dia sendiri, melihat bagaimana dalam masa 2 hari orang yang buta Quran mampu membaca Al-Quran bertajwid dalam masa 2 hari. Hari pertama 8 sampai pukul 10 malam. Hari kedua 8 sampai pukul 5 petang. Insya-Allah anda boleh baca Al-Quran bertajwid. Ini dengan izin Allah. Quran senang. Yang kata senang tu Allah. Jangan fikir logik. Ustaz tak logik lah 2 hari boleh baca Quran. Itu kita fikir logik. Tetapi ingat, Al-Quran jangan fikir logik. Kalau fikir logik memang tak logik. Sama juga. Logik tak orang boleh hafal Quran 604 muka surat. Al-Quran ni ada mengandungi 604 muka surat. Boleh tak orang hafal? Tak logik boleh hafal. Sebab 604 muka surat. 604 muka surat helaian. Tak boleh hafal. Hatta memo, satu memo, kata ketua jabatan kita hantar memo, itu pun tak hafal. Sekejap, saya tengok dekat file. Ini 604 muka surat. Dari segi logik, tak logik. Tapi ramai tak orang hafal Quran. Sebab tu Quran ni adalah mukjizat. Jadi kalaulah anda nak join seminar, tulis saja di ruang komen, nak join seminar tajwid. Nak sertai seminar intensif. Jelas suara ustaz dari Ipoh, alhamdulillah. Okey, itu sahaja. Saya bersetuju dengan cara ustaz agar ayat Al-Quran tak perlu ya betul, tak payah salin. Quran jangan salin. Buang masa lah. Senang mula cakap buang masa. Sebab objektif murid boleh baca, bukan murid boleh nyalin. Salin je, habis masa dengan begitu. Habis 30 minit, budak habis salin. Waktu bila nak bacanya? Sebab tu kita dapati kenapa ramai umat Islam tak boleh baca Quran bertajwid. Sebab apa? Pendekatan cara mengajar tu rasa macam tak kena. Okey, minta maaf kalau ada yang terasa.
Sebab itulah realiti apabila saya pergi observe guru-guru Quran, sebab antara bidang tugas saya ialah melihat guru-guru Quran mengajar. Jadi saya lihat, perhatikan bagaimana guru Quran mengajar, itu kekurangannya. Okey, itu saja. InsyaAllah bertemu lagi pada masa akan datang. Bagi anda yang nak join seminar, tulis saja ruang. Dan jangan lupa ya, pertemuan kita hari Rabu 5.30 petang. Ini percuma. 5.30 petang bagi orang yang nak belajar tajwid. Yang kedua, hari Khamis bagi mereka yang nak belajar cara mengajar. Yang ketiga, yang buta Quran sertai hari Jumaat. Tulis saja di ruang komen. Anda boleh pilih yang mana-mana, nak masuk semua pun boleh. Tapi kalau yang tinggi sangat mungkin anda tak faham apa yang saya cakap. Ya. So, terpulang pada anda. Ini semuanya percuma. Tulis saja. Seminar kat mana? Seminar yang akan datang ni, yang terdekat ni ialah di Ipoh, Teronoh, Ipoh. Jadi jangan lepaskan peluang. Ya. Masa sangat singkat. Saya pun tak tahu usia saya panjang atau pendek. Wallahualam, doakan saya usia saya panjang. Namun demikian saya nakkan biar ramai Ustaz Zakaria di merata-rata tempat. Mungkin ada Ustaz Zakaria dari Singapura, ada Ustaz Zakaria di Sarawak, ada Ustaz Zakaria di Seremban, ada Ustaz Zakaria di Kuantan, ada Ustaz Zakaria di Temeloh, ada Ustaz Zakaria dekat Kemaman, ada Ustaz Zakaria dekat mana? Dekat Sungai Petani. Dengan cara dapatkan ilmu haraki ni daripada saya, lepas tu kalau saya padam, ramai lagi Ustaz Zakaria ada. Ini cita-cita saya. Mudah-mudahan ramai lagi umat Islam yang boleh kita bantu. Mudah-mudahan hidup kita biarlah banyak memberi. Banyak membantu, jangan banyak menerima. Kita banyak memberi. Kan? Sebab apa? Itulah tanda kita bersyukur atas nikmatnya. Wallahu a'lam. Siapa yang berminat, tulis saya di ruang komen. Nanti tim saya akan hubungi anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.